Now, bagaimana kerajaan ini boleh ditumbangkan, tuan-tuan? Dia ada dua, saya sebut itu. Kerajaan boleh ditumbangkan dengan dua cara. Yang pertama, undi percaya. Pada 19 hari bulan ini, undi percaya. Nah, undi percaya ini kalau sekiranya mereka mengatakan tak percaya. Dia undi percaya macam ni. Pertama sekali, speaker akan ditukar lah. Dia akan ada undian kepada speaker. Itu dalam aturan mesyuarat. So, mula-mula dia akan buat siapa nak jadi speaker dahulu. So, panggil seorang speaker, suggest nama. Kalau hanya ada satu nama, maka dia jadi speaker lah. Tapi kalau ada dua atau lebih nama, maka undian hendaklah dilakukan. So, bila undian dilakukan, so dia pun jadi speaker. So, the first thing order adalah beliau akan memanggil aturan pertama, iaitu undi percaya. So, dia akan kata bahawa ini kita buat undi percaya. So, kena angkat tangan. So, dia ada dua kaedah undi percaya, macam juga speaker tadi. Satu kaedah tulis. Satu kaedah angkat tangan. So, dalam hal ini, angkat tangan. Dia tak boleh tulis. Sebab kita nak tengok siapa sokong, siapa tak sokong. So, komposisi dah ada. Kerajaan pembangkang semua dah ada. So, mereka angkat tangan. So, adakah mereka dikira letak jawatan kalau melompat parti kalau mereka tak sokong? Contohlah, dalam UMNO, ada yang tak sokong, ada yang tak angkat tangan. Tidak dikira lompat parti. Okay, nak menyokong mana-mana, terpulang kepada mereka. Tidak dikira lompat parti. Cuma diambil tindakan, itu cerita lain. Tapi tidak dikira lompat parti. So, bet pertama bagi Perikatan Nasional adalah Anwar akan kalah dan pertama ini. So, sekarang ini, UMNO dah dapat jawatan timbalan Perdana Menteri. Sarawak, pertama kali dalam sejarah Malaysia, sejak pembentukan Malaysia 1963, rakyat Sarawak diangkat menjadi timbalan Perdana Menteri. Terima kasih Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apa yang kerajaan sebelum ini tak boleh buat, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah lakukannya. Dan ini ada dalam manifesto. Pakatan Harapan. Siapa yang rajin baca, jumpalah. Bahawa kita akan angkat seorang daripada Sabah atau Sarawak untuk jadi timbalan Perdana Menteri. Sebab GPS paling banyak, kita angkat dia. So, bila dia jadi timbalan Perdana Menteri, okey. PN boleh offer. Kamu jadi timbalan Perdana Menteri lepas ni. Okey. Isu dia, dalam PN ada dua parti bersatu dengan PAS. PAS akan kata, habis kami menang 22 kursi parlimen. Takkanlah kami tak ada timbalan Perdana Menteri. Kalau bagi pada dia, habis UMNO? Kami ni yang sokong kamu bentuk kerajaan, tak sokong Anwar Ibrahim. Takkan kami tak ada timbalan Perdana Menteri? Oh, sudah. Nak lantik 3 pula timbalan Perdana Menteri. GPS, kami sokong juga kamu untuk jatuhkan Anwar Ibrahim. Takkan kami tak ada Perdana Menteri? Sabah pun akan kata demikian. Tak selesai, tuan-tuan. Isu ni takkan selesai. Sebab itu kita kata, kenapa sekarang ini ada kemungkinan yang pertama ini gagal. Rancangan pertama untuk kalahkan Anwar Ibrahim di dalam undi percaya 19 bulan ni akan gagal. GPS dah dapat laba dia, UMNO pun dah dapat laba dia, sebagaimana yang mereka nak, itu yang dibagi. Itu yang UMNO nak dan itu yang mereka dapat. Cara kedua mereka akan kalahkan, akan jatuhkan kerajaan ini. Cara macam mana, tuan-tuan? Caranya adalah dengan cara memastikan Zahid kalah dalam pemilihan agung UMNO yang akan berlangsung tidak dalam tempoh 6 bulan ini. Bukan bulan 12 ni, bulan 12 ni dia meeting saja. Tetapi pemilihan parti akan berlangsung dan Zahid akan digugurkan. Tuan-tuan, tolong tap-tap, tolong share je sekali. Terima kasih. Ada 150 share. Tolong tap-tap juga. Jadikan 100,000. 50,000, sorry. Tekan skrin. Okey, sorry. Zahid akan dijatuhkan. Itu rancangan dia. Siapa naik, tak payah cerita-cerita kat tempat ni lah. Tapi Zahid sekarang ini adalah perekat di antara UMNO Barisan Nasional dengan Pakatan Harapan dan Kerajaan Perpaduan ini. The only way dia boleh bunuh kerajaan ini adalah dia kena jatuhkan Zahid. Jatuh Zahid, semua akan jatuh. Macam saya kata tadi, GPS follow je mana UMNO pergi. UMNO pergi, dia akan pergi. So, selamat ke tidak selepas dah buat undi percaya? Tak juga. Sebab itu saya kata, pengkhianat ni, tuan-tuan. Dia dah biasa khianat sebelum ini. Dia nak khianat lagi sekarang ini. Dia dah biasa derhaka sebelum ini. Dia nak panggil derhaka tu saya. Tapi yang derhaka mereka. Bila kabinet tak nak buka, yang di Pertuan Agong panggil buka kabinet, tak nak. Kata tak adalah, bukan kuasa ini Pertuan Agong lah. Ingat, Taqiyuddin kata. Ini bukan kuasa Pertuan Agong lah, ini kuasa menteri, bla 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 bla.
2 kali Tuan Anwar panggil, bila saya marah, baru buka. Kan? Pasal Now, 2 cara ini akan berlaku. So, kita kena tengok. Perhatikan 2 ni. Satu, undi percaya 19 bulan. Satu lagi, Perhimpunan Agung UMNO nanti. Okay. Habis kat situ. Sekarang ni isu dia, ada orang pertikaikan. So, Ardi, bukankah dulu korang cakap tak nak Menteri Keuangan, Perdana Menteri pegang jawatan Menteri Keuangan? Bukankah itu korang cakap? Betul. Itu antara manifesto yang kita bawa dahulu. Bahawa Perdana Menteri tidak boleh pegang posisi Menteri Keuangan. Kenapa? Dia bukan tak boleh by default. Kenapa? Pada waktu itu, kita rakyat hilang keyakinan apabila orang itu memegang terlalu banyak sangat kuasa. Dia Menteri Keuangan, dia Perdana Menteri, dia juga Menteri 1MDB, dia juga Menteri Khazanah, dia juga pengurusi ini, pengurusi itu. Isu dia. Now, pertama, kenapa kita nak lantik Anwar Ibrahim jadi Menteri Keuangan? Yang pertama, semua nak Menteri Keuangan. Kalau kita bagi dekat orang lain, ada orang takkan puas hati. Itu yang pertama. Sebab Menteri Keuangan ni jawatan dia sangat penting. Yang kedua, kita nak selamatkan negara. Anwar Ibrahim ada track record selamatkan negara. Sedangkan yang lain-lain tu tak ada track record. Kita sekarang ni nak selamatkan negara. Betul Kita nak selamatkan negara. Anwar Ibrahim, saya nak tanya tuan-tuan. Anwar Ibrahim ada tak track record songlap duit? Sakau duit? Ada tak Anwar Ibrahim ada track record curi duit rakyat? Tak ada. So, bila kita bagi orang yang betul jaga kantong negara kita, tak ada masalah. Isunya, bila orang yang tak betul jaga kantong negara kita. Itu yang jadi masalah. Dan kita perlu Anwar Ibrahim untuk nak betulkan balik ekonomi kita. Yang menariknya tuan-tuan, Menteri Ekonomi kita adalah Rafizi Ramli. Satu little combination yang boleh memacu laju keadaan ekonomi kita ni. Oh, Rafizi, Anwar Ibrahim. Okey, ada orang tak faham Menteri Ekonomi ni apa. Sebenarnya Menteri Ekonomi sebelum ni tak wujud. Menteri Ekonomi sebelum ni tak wujud. Menteri Ekonomi diwujudkan pada zaman Pakatan Harapan 2018. So, apa yang berlaku adalah kewangan dipecah dua. Keuangan yang Anwar Ibrahim pegang, Lim Guan Eng pegang, keuangan yang membuat kelulusan dasar. Bajet, kelulusan. Apa yang orang minta, lulus. Dia buat dasar. Dasar erti kata berapa boleh belanja, berapa defisit, berapa ni, berapa tu. Itu keputusan dia. Kemana belanja? Itu ekonomi. Ini orang tak faham bahawa dalam zaman Pakatan Harapan dulu yang powerful Menteri Ekonomi, bukan Menteri Keuangan. Dulu keuangan dengan ekonomi ni combine sekali. Sekarang ini dia tak combine, dia pecahkan. Kenapa? Sebab pada masa itu kita ingat Lim Guan Eng tu powerful. Tak. Yang powerful Azmin Ali. Sebab apa saja? Khazanah bawah Menteri Ekonomi. Petronas bawah Menteri Ekonomi. Felda bawah Menteri Ekonomi. Bukan bawah Menteri Keuangan, Menteri Ekonomi. So, sebarang agensi yang berkaitan, yang melibatkan keuntungan, sebenarnya yang membuat keuntungan kepada negara, yang menjana ekonomi negara, semuanya akan berada di bawah Menteri Ekonomi, bukan Menteri Keuangan. Menteri Keuangan, dia akan buat polisi. Kelulusan bajet, boleh ke tak boleh, apa dia punya direction sebagainya, itu Menteri Keuangan. Perlaksanaan kepada wang negara akan dilakukan oleh Menteri Ekonomi. Macam mana nak memaju negara? Tarikh pelaburan hari ini 4.1 bilion telah dinyatakan oleh sebuah syarikat di Penang. Mereka akan melabur ke dalam negara kita dengan jumlah 4.1 bilion kerana kestabilan ekonomi sekarang ini. Dekat Penang Jangan tak tahu. So, tuan-tuan, nampak? Kombinasi inilah yang Perikatan Nasional sangat takut. Kenapa mereka takut, tuan-tuan? Selama ini, dia duk main sentimen DAP. Kalau Anwar jadi Perdana Menteri, hancurlah negara. Kalau Pakatan Harapan memerintah, habislah kita. Ini saya kata kuasa Allah SWT. So, dia bagi Pakatan Harapan campur dengan UMNO, campur dengan JP, campur dengan yang lain, memacu negara. Bayangkan kalau 5 tahun lagi, tiba-tiba negara kita ni maju, tuan-tuan. Baik. Kata nak selesai terus masalah kita, tak boleh lah. 5 tahun ni memang tak nampak. Macam, yelah, agak payah lah kita nak selesaikan semua masalah. Tetapi bayangkan kalau dalam tempoh 5 tahun ni kita boleh rasa perubahan. Agak-agak modal apa dia orang nak main lepas ni?
Modal apa dia orang nak main? Itu yang dia orang takut sangat ni. Dia nak main modal dia. Modal agama, modal bangsa. Korang pernah dengar ke Perikatan Nasional tu cerita pasal ekonomi, tuan-tuan? Pernah dengar cerita? Dia orang cerita pasal ekonomi? Tak pernah. Yang dia cerita, kalau tak undi Perikatan Nasional, masuk neraka. Itu dia orang cerita. Lain daripada itu, dia tak pernah cerita. Cerita ini ekonomi, cerita tentang masalah harga barang, dia tak pernah cerita. Sebab bagi dia, itu yang mudah nak jual. Cerita ekonomi ni orang kampung tak faham. Sebab itu saya jumpa seorang kawan saya tadi hari tu kan. Ni kawan saya menonton juga. Dia kata, aku ada satu WhatsApp group. Dia kata, ni orang tua ni, umur 50, 60 tahun, 60 tahun. Aku ada WhatsApp group. Sebelum commotion, sebelum undian, kita orang buat undian dalam WhatsApp group. Korang undi siapa? Majoriti undi Pakatan Harapan. 2 hari sebelum buang undi, majoriti tukar kepada Perikatan Nasional. Aku seorang je tinggal undi Pakatan Harapan, dia kata. Saya kata, tahu tak kenapa? Kami dapat arahan 48 jam sebelum buang undi, kami kena tingkatkan cyber trooper sebab pada masa itu dia orang serang habis-habisan guna agama, guna bangsa.